kalau saya jadi ahli politik tahun 80-an 90-an, saya pun dah masuk penjara. Sebab itulah saya telah dipilih ke Majlis Kerja Tertinggi. Saya telah dapat top 25 tuan-tuan, 25 orang daripada 95 orang yang bertanding tuan-tuan. Tun Mahathir semalam dia kata dia ada buat kenyataan tuan-tuan. So Tun Mahathir sebelum ni dia ingat dia dah sebelum ini saya tengok dia tak buat kenyataan, tiba-tiba semalam dia buat kenyataan. Dia kata kerajaan hari ni diktator dia cakap tuan-tuan. Dan bila saya dengar Tun Mahathir ni cakap macam itu, saya nak cakal lah, orang putih kata. Cakal tu apa, geli hati ke lucu, saya tak tahulah tuan-tuan. Sebab saya membesar dan remaja dan bekerja zaman Mahathir jadi PM4 tuan-tuan. Tahun 80-an, tahun 90-an. So saya tahu macam mana Tun Mahathir ni punya pentadbiran, macam mana bila dia jadi Perdana Menteri dulu. Dan saya juga bila saya pergi universiti, saya belajar politik dulu tuan-tuan di universiti. Saya punya tesis tu pasal Malaysia dan pasal masa depan Malaysia dan macam mana kita nak membangunkan Malaysia lepas tahun 2020. Dan untuk tulis tesis itu saya terpaksa kaji. Untuk kita jangka masa depan, kita juga kena tengok daripada mana kita datang. Itu adalah salah satu daripada central hujah saya dalam tesis saya. So saya kaji Malaysia masa zaman Mahathir, masa Perdana Menteri dulu. So saya kaji Mahathir ni, dasar-dasar dia, macam mana dia jadi. So saya study lah Mahathir dulu. So Mahathir ni tuan-tuan, bila dia cakap kerajaan diktator, saya rasa mungkin dia cakap pasal diri dia sendiri tuan-tuan. Sebab Mahathir ada that kind of tendency. Bila orang cakap dia cakap orang. Bila orang kata dia diktator, dia cakap orang lain diktator tuan-tuan. So bila orang kata dia rasuah, masa zaman dia orang kata dia rasuah, dia kata orang lain rasuah. So macam itu dia punya style dia tuan-tuan. Dan kali ni dia kata orang lain diktator. Zaman dia dulu tuan-tuan, saya ingat macam semalam dia kata kerajaan tak bagi bersuara lah, tak boleh kritik kerajaan dan sebagainya. Itu dia buat dulu tuan-tuan, tahun 80-an 90-an. Media-media zaman dulu bukan macam sekarang. Media zaman sekarang, kalau kita tak puas hati, kita boleh bersuara melalui Facebook, melalui internet, melalui live macam ini, Instagram. Dulu zaman Mahathir tak ada Facebook, tak ada YouTube, tak ada Instagram. Sebab tu dia boleh tahan 22 tahun. Kalau dulu ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, saya ingat Mahathir tak tahan 22 tahun tuan-tuan. Saya ingat 5 tahun pun tak tahan saya rasa. So Mahathir dulu dia kontrol media. Siapa yang hidup zaman dia, membesar zaman dia tahu. Dan dia, orang kata, semua saluran-saluran maklumat datang daripada media yang dia kontrol. Dan kita tak boleh kritik pula tu. Bila kritik dia masuk ISA. Dulu ada ISA tuan-tuan. ISA bila dia boleh tangkap orang tanpa warrant dan tanpa habeas corpus. Habeas corpus ni ialah you have to, dalam bahasa Latin, habeas corpus, you have to produce the body. Itu pergi bawa berjumpa dengan hakim atau magistrate atau mahkamah. Dulu tak. Siapa kritik kerajaan, Menteri Dalam Negeri boleh tahan, masuk penjara tanpa warrant, tanpa habeas corpus. Sama Mahathir dan ramai ahli politik masuk dalam penjara masa zaman Mahathir. Saya ingat kalau saya jadi ahli politik tahun 80-an 90-an, saya pun dah masuk penjara. Sebab itulah so dia kata begitu. Dan itulah. Dan sebab hanya mungkin dia nak jadi relevan balik lah dalam politik ni tuan-tuan. Tuan Mahathir kalah, dilangkaui sampai hilang deposit. Tapi saya tak setuju kalau siapa-siapa parti politik nak tunggang dia lagi ataupun nak drive dia sampai ke habis. Sebab dia umur dah 97 tahun. Pada saya, bagilah orang itu berehat tuan-tuan. Dia dah 97 tahun, sampai bila siapa-siapa nak tunggang dia ke, nak drive him. Dalam ayat saya pada Dato' Ibrahim Ali, saya kata please don't drive him to death lah, with politics, so bukan saya doakan Tuan Mahathir meninggal ke apa, tidak, tapi dia dah tua tuan-tuan. Bagi peluang
dia berehat. Bukan pasal saya tak nak dia arena politik. Kita dah deal dengan politik Mahathir ni dah berpuluh-puluh tahun So we used to politik Mahathir ni. But it's just that sebab dia dah tua, so please jangan, saya kata bagi peluang dia rehat lah Sebab dulu orang hormat Tun Mahathir ni, tapi bila dia become negative and dia bawa isu-isu dia suka menjatuhkan orang, so lama-lama orang tak respect dia So orang hilang hormat pada Dr. Mahathir ni sampai dia kalah di Langkawi tempat dia sendiri, sampai hilang deposit tuan-tuan So dasar Mahathir Mahathir contohnya dia nak buat balik proklamasi Melayu. Saya sekarang ni itu adalah naratif lama tuan-tuan Naratif untuk orang kata naratif kauman lah naratif untuk kata orang Melayu ni tertindas, dan lepas itu salahnya orang lain kaum lain dan sebagainya. Ini kalau tuan-tuan baca buku Malay Dilemma Mahathir, mungkin tuan-tuan akan terpengaruh lah dengan itu. Saya kecil-kecil, saya ingat umur saya dalam tak sampai 10 tahun saya baca dah Malay Dilemma. So kebanyakan daripada kita growing up indoctrinated by Mahathir dalam buku yang dia tulis dulu. Tapi lama-lama bila kita tengok balik negara ini, kita tahulah negara ni jadi polarized tuan-tuan ada polarisasi kaum sebab itu, sebab Dr. Mahathir lah dia cuba macam itu. Nombor satu, kalau kita nak bantu orang Melayu, bukan dengan cara itu tuan-tuan Mahathir, nombor satu, style Mahathir ni dia suka kritik bangsa kita sendiri. Itu saya tak setuju tuan-tuan. Lepas tu menyalahkan kaum lain. Itu satu saya tak setuju. Saya yang pertama sekali, betul lah orang Melayu ni bodoh dan malas. So persepsi itu yang telah ditanam oleh Dr. Mahathir tu lekat satu dunia tuan-tuan. Dan kaum lain bila tengok kita ni, betul lah orang Melayu ni bodoh dan malas. Sebab apa Mahathir cakap? Inilah yang menjadi stigma yang telah memperkuatkan lagi, saya kata, exacerbate discrimination against the Malay, iaitu telah menerukkan lagi keadaan diskriminasi terhadap orang-orang Melayu. Sebab stigma ini yang telah diletakkan oleh Dr. Mahathir. Dia kata orang Melayu, orang ni bodoh dan malas. Kaum lain memandang orang Melayu dan malas. Sebab itu orang Melayu susah nak dapat kerja, susah nak dibagi bisnes tuan-tuan sebab bila dapat gaji rendah. Sebab apa? Ni ada stigma dia. Siapa yang tanamkan stigma ini? Dr. Mahathir lah. Tapi bila kita tanya dia kata kononnya nak menjedarkan orang Melayu. Ini bukan nak menjedarkan orang Melayu tuan-tuan. Tak ada kaum dalam dunia ini yang kutuk kaum dia sendiri kecuali orang Melayu. Sebab apa Dr. Mahathir cakap macam itu? So ini saya tak setuju. Saya cakap terusan lah Dan lebih banyak kali Dr. Mahathir buat macam ni, lagi ramai orang benci dia tuan-tuan Sebab orang dah tahu ini bukan kali pertama dia bawa cerita ini. Kalau kita nak majukan orang Melayu, betul-betul bantu orang Melayu. Orang Melayu sekarang, nombor satu, kita orang muda terutamanya menghadapi masalah gaji, pekerjaan dan gaji. Macam mana kita nak betulkan benda ini, stigma ini? Salah satu adalah saya dah tulis pasal ini. Saya tulis pasal ini dalam buku saya dulu tuan-tuan. Kenapa orang Melayu tak dapat kerja? Sebab stigma inilah, diskriminasi terhadap orang Melayu. Sebab yang telah ditanam, kaum lain tengok orang Melayu ni malas dan bodoh. Siapa yang tanam? Dr. Mahathir. Kita kena betulkan persepsi ini. Saya pernah tulis dulu dalam buku saya, dalam artikel-artikel, saya kata orang Melayu bila minta kerja dekat pasaran sekarang ni, ramai orang Melayu kerja-kerjaan. Sebab di pasaran dia nak minta kerja susah. Bila awak graduate, terutama orang muda, resume tu macam-macam bagus resume, tapi sebab awak orang Melayu pergi minta kerja, tak dapat kerja sebab stigma macam tadi tu yang saya cakap, kata orang Melayu bodoh dan malas. Dan kalau nak bantu orang Melayu, janganlah pergi buat jana wibawa macam Muhyiddin pula. Dia buat jana wibawa, kononnya nak tolong kontraktor Melayu, tapi yang dapatnya bukan kontraktor Melayu. Saya tengok nama itu bukan nama kontraktor Melayu tu. Itu kontraktor bukan Melayu. So jana wibawa untuk bantu Bumi Putera apa? Itu bukan Bumi Putera. Muhyiddin, Tan Sri Muhyiddin itu nama, saya tak rasa itu nama orang Melayu. Tuan-tuan pun tahulah saya tak nak sebut siapa nama. So ini menggunakan, ini yang kita tak nak, menggunakan dasar-dasar Bumi Putera untuk mengayakan diri sendiri, kroni-kroni, dan pada masa yang sama dia award kepada kontraktor-kontraktor bukan Melayu ini. Ini satu lagi, hanya menggunakan dasar-dasar itu. Ini saya tak setuju. Perkara ini yang perlu ditentang. Satu lagi saya nak sebut, saya nak ucap terima kasih lah sebenarnya kepada
pengundi-pengundi atau pemilih-pemilih perwakilan UMNO yang telah mengundi saya semalam kemarin, tuan-tuan. Saya telah dipilih ke Majlis Kerja Tertinggi. Saya telah dapat top 25, tuan-tuan, 25 orang daripada 95 orang yang bertanding, tuan-tuan. 95 orang yang bertanding. Dan itulah banyak bahagian saya dapat 101 bahagian daripada 100 lebih bahagian, 101 bahagian yang telah mengundi saya. Dan undi popular saya pun tinggi, saya tengok, tuan-tuan. Saya nak ucap terima kasih banyak lah. Walaupun saya dapat 101 bahagian, ada orang dapat lebih tinggi bahagian dari saya, tapi undi popular saya kuat tinggi lah. So tuan-tuan telah mengundi saya, dan saya nak ucap terima kasih lah. Tanpa banyak perkara lah dan banyak kekangan, tuan-tuan pun tahulah sebelum ni saya dah buat live yang dengan banyak cabaran dan dugaan yang saya bertanding ni, tuan-tuan. Saya tak nak sebut lah, tapi tuan-tuan tahulah saya tak guna politik wang. Saya tak pakai politik wang, dan nama saya tak masuk dalam cai besar, tuan-tuan. Dan itulah. Tapi despite all the cabaran, saya hari masa mengundi tu, pagi-pagi saya dapat banyak WhatsApp message, tuan-tuan. Lepas tu orang telefon saya pagi tu. Dia kata, Encik Syam, berapa nombor? Sebab nama saya tak ada dalam cai. So, cai yang datang daripada langit ni, nama saya tak ada banyak bahagian. Sebab saya dimaklumkan ada puak-puak sebelah sana, puak-puak menyokong Muhyiddin ni, puak broker ni, dia memang kempen supaya saya tidak diundi, tuan-tuan. So mungkin apa benda yang dia bawa saya tak tahulah. Mungkin dia bayar orang ke apa, broker-broker agent, supaya keluarkan nama saya daripada cai. Saya tak tahu. Despite dah lah saya tak pakai politik wang, tuan-tuan. Lepas tu nama tak ada dalam cai lagi. So itulah cabaran. So tapi Akaumbi telah telefon saya, WhatsApp saya, tanya nombor saya berapa. So saya pagi-pagi tu saya jawab WhatsApp, saya jawab telefon, nombor saya 36 sebab nama saya tak ada dalam cai. So despite nama saya tak ada dalam papan, mereka telah Akaumbi UMNO telah mengundi saya juga. So saya amat terharu lah, tuan-tuan. So sebab tu saya nak ucap terima kasih. Saya tak sangka dapat undi macam itu, tuan-tuan. So saya nak ucap terima kasih pada tuan-tuan lah. Saya akan pegang amanah ni lah, tuan-tuan. Saya akan terus berjuang. Selama ni saya dah berjuang berapa tahun lepas kita kalah, semua pakai sumber sendiri, duit sendiri dan sebagainya. Tuan-tuan telah undi saya, dan saya akan teruskan, dan saya akan berjuang lagi. Dan banyak juga bahagian-bahagian yang undi saya, tuan-tuan. Saya nak ucap terima kasih. Dia orang hantar pada saya slip tu. Contoh bahagian saya sendiri di Putrajaya telah undi saya. Saya dengar saya dapat undi antara yang terbanyak ataupun ialah top di Putrajaya daripada berapa 220 ke apa perwakilan. Saya telah dapat 100 tak salah saya 196 undi ke apa, lebih daripada 2/3 tak salah saya, ataupun berapa persen lah, 70% ke apa, saya tak ingat lah. Tapi banyak lah undi di Putrajaya. Saya telah dimaklumkan. Terima kasih kepada perwakilan UMNO di Putrajaya, di bahagian saya sendiri yang telah mengundi saya. Dan di Shah Alam di bahagian yang saya bertanding itu hari, saya telah dimaklumkan saya telah dapat undi yang terbanyak atau antara terbanyak juga, tuan-tuan. Iaitu saya dapat 450 undi, iaitu tinggi di Shah Alam. Mereka kata ramai orang di Shah Alam yang bantu saya dan bagi undi pada saya. So saya ingin ucap terima kasih. Dan juga satu saya juga terkejut di Padang Serai, tuan-tuan. Padang Serai saya telah dapat, tak salah saya, 275 undi, iaitu antara top 3, top 4 macam tu lah, atau undi top 5 ke apa. Dan even saya dapat lebih undi daripada Datuk Samsun Nasarah di Padang Serai. Samsun Nasarah dia ahli majlis tertinggi nombor 1, tuan-tuan. Dia dapat paling banyak undi. Tapi di Padang Serai saya dapat undi lebih daripada dia. Saya dapat 275, dia dapat 274 ke macam tu lah saya dilaporkan. Dan mana lagi yang bagi saya di Sabah. Di Sabah pun saya nak ucap terima kasih ramai orang Sabah bagi undi pada saya. Tak salah saya di Papar, di Putatan,
Dan banyak-banyak bahagian-bahagian lain saya nak ucap terima kasih tuan-tuan. Dan di Pasir Mas, Pasir Mas pun saya dimaklumkan saya dapat banyak undi. Saya ada senarai tuan-tuan, saya nak sebut satu-satu tapi minta maaf kalau saya terlupa. Tapi saya cuma nak ucap terima kasih lah sebab saya amat terharu dengan segala kekangan yang ada. Walaupun nama saya tak ada dalam cai di bahagian yang tuan-tuan dapat, tuan-tuan tetap undi saya juga. So sebab itu itulah saya takkan lupa tuan-tuan dengan saya dalam majlis tertinggi ni, saya akan bawa suara tuan-tuan lah di majlis tertinggi lah tuan-tuan. Dan minggu lepas sebenarnya saya cakap dalam majlis tertinggi tuan-tuan, dalam grup WhatsApp, grup majlis tertinggi, saya dah declare awal sebelum pemilihan. Saya cakap mandat ni adalah penting lah, for me it's very important, mandat akan undi, saya cakap. Dan saya dah declare dalam grup majlis tertinggi, saya kata kalau saya tak berjaya dalam pemilihan ni, saya takkan terima apa-apa jawatan lantikan dalam parti ataupun dalam kerajaan, saya cakap. Sebab maksudnya kalau saya gagal untuk pergi ke majlis tertinggi untuk diundi oleh tuan-tuan, maksudnya saya tak saya tak dapat mandat lah daripada tuan-tuan. Saya fight untuk Akaumbi, tapi kalau Akaumbi tak undi saya dulu, kalau saya tak berjaya, maksudnya orang kata saya tak dapat mandat, so saya takkan terima apa-apa jawatan lantikan dalam parti atau kerajaan. Saya cakap minggu lepas ini, semua dalam majlis tertinggi, orang semua tahu. Dan sebabnya adalah saya tak mahu ambil kursi orang lain lah. Kalau orang lain itu mendapat mandat, maka kalau saya dah telah dilantik sebelum ini, takkan nak dilantik dua kali. Saya cakap begitu, saya tak mau ambil tempat orang lain lah, bukan style saya begitulah tuan-tuan. Itu saya dah declare. So alhamdulillah, hari Sabtu lepas tuan-tuan telah mengundi saya, dan kali ini saya telah mendapat mandat daripada tuan-tuan. So oleh itu saya akan teruskan perjuangan inilah tuan-tuan. Saya nak ucap terima kasih banyak-banyak lah. Kalau boleh saya nak telefon seorang-seorang daripada tuan-tuan untuk bagi tahu terima kasih ni, tapi mungkin tak ada peluang macam itu. So saya cakap melalui live inilah tuan-tuan. InsyaAllah saya akan turun lagi ke bawah. Dan kalau tak sempat berjumpa, saya nak ucapkan selamat berpuasa juga tuan-tuan. Hari Khamis ni kita akan berpuasa. So